Tamparuli beramai-ramai sampai di pekan hari dan malam. Sebelum acara kita mulai, saya buka dengan ucapan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Jasni Omar, Guru Besar SK Pekan Tamparuli. Yang dihormati Puan Ayu Nilawati Rancong, selaku Guru Perpustakaan dan Media serta Penyelaras Program. Yang dihormati para hakim yang adil lagi bijaksana, AJK Pelaksana, guru-guru, ibu bapa, para peserta serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis kita pada malam ini, iaitu pertandingan membaca berita sempena bulan Pusat Sumber Kris Mas SK Pekan Tamparuli 2021. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan selamat datang dan sangat mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian. Untuk maklumat hadirin sekalian, pertandingan membaca berita ini telah menerima sebanyak 12 penyertaan daripada murid-murid SK Pekan Tamparuli. Mungkin selama ni kita hanya menonton ataupun mendengar pembaca berita daripada TV1, TV2, TV3 atau di mana-mana stesen televisyen, tetapi pada malam ini kita akan menyaksikan pembaca berita bakal pelapis negara daripada SK Pekan Tamparuli yang akan menyampaikan bacaan berita mereka. Ini adalah para peserta yang sangat-sangat hebat. Tahniah diucapkan. Mari kita memberi tepukan semangat kepada para peserta. Hadirin yang dihormati, sebentar lagi kita akan mulakan pertandingan membaca berita. Sebelum pertandingan bermula, izinkan saya memperkenalkan panel hakim yang terlibat. Yang pertama, Puan Malani Peter. Cikgu Malani, tolong hai sikit. Hakim yang kedua, Puan Hasni Pantau. Dan hakim yang ketiga, Puan Hamisa Jahanis. Sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin membacakan syarat-syarat pertandingan agar para peserta lebih fokus untuk pertandingan kita pada malam ini. Yang pertama, murid akan diberikan 3 pilihan teks berita dalam bahasa Inggeris dan 3 teks berita dalam bahasa Melayu. Murid hanya perlu memilih sebuah teks untuk dibaca. Murid boleh memilih sama ada membaca berita dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Murid akan membaca teks dengan gaya membaca berita. Yang kedua, syarat pertandingan adalah keputusan panel hakim adalah muktamad. Okey, seterusnya aspek penilaian, kriteria penilaian pada malam ini dikategorikan kepada 8 kriteria. Yang pertama, keterampilan diri. Para peserta akan dinilai melalui kostum, rambut dan tudung berdasarkan keterampilan dirilah akan dibahagi kepada 10 markah. Yang kedua, bahasa tubuh, cara duduk, kontak mata, mimik wajah mewakili 15 markah. Yang ketiga, penghayatan, memahami isi teks berita 10 markah. Yang keempat, intonasi atau irama naik turun suara mewakili 15 markah. Yang kelima, kelancaran tempo, cepat atau lambat pembacaan sebanyak 15 markah. Yang keenam, tekanan, penekanan pada bahagian-bahagian penting sebanyak 10 markah. Yang ketujuh, pelafasan, pengucapan tersebut yang betul, keras atau lemah suara 15 markah. Dan yang ke-8, penjaidaan, pemenggalan sebanyak 10 markah, semuanya 100 markah. Oleh itu murid-murid pastikan semua pada malam ini memberikan sepenuhnya, membaca berita dengan bersungguh-sungguh. Saya yakin murid-murid SK Pekan Tamparuli semuanya terbaik. Pemenang pertandingan akan diumumkan pada majlis penutupan bulan Pusat Sumber Kris pada masa akan datang. Diharapkan semua peserta bersedia. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacita menjemput
Peserta pertama untuk membaca berita beliau dipersilakan Saudara Muhammad Faiz Ikmal bin Muhammad Nazaruddin daripada kelas 4 Aparu. Dipersilakan. Peningkatan penumpang tren bermula Isnin ini. Kuala Lumpur Rapid KL menjangkakan peningkatan penumpang tren, terutama di stesen transit aliran ringan LRT KL Sentral bermula Isnin ini. Susulan peralihan kepada fasa 2 Plan Pemulihan Negara PPN di Lembah Kelang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL Azmi Muhammad Zain berkata Express Rail Link Sendirian Berhad IRL juga akan kembali beroperasi pada hari itu, sekaligus menyumbang kepada peningkatan pengguna perkhidmatan awam terbabit. Beliau berkata pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat perluan. Setakat ini tiada kesesakan penumpang dan kapasiti tren mencukupi untuk menampung pengguna selaras pematuhan prosedur operasi standar SOP PPN. Kita juga mempunyai kereta kamera litar tertutup CCTV untuk memantau pematuhan SOP dalam kalangan pengguna dengan penguatkuasa SOP secara ketat, termasuk tidak membenarkan penumpang yang tidak sihat dan tidak memakai pelitup muka menaiki tren. Masyarakat perlu bersama berperanan untuk menangani krisis COVID-19, katanya pada sidang media di KL Sentral di sini hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah kepada Muhammad Faiz Ikmal bin Muhammad Nazaruddin di atas bacaan berita sebentar tadi yang sangat baik ya. Seterusnya kita mempersilahkan peserta yang kedua, iaitu pembaca berita yang kedua, iaitu Sazrina binti Samson daripada kelas 5 Abagos. Dipersilakan Sazrina. Selamat malam Malaysia. Hari ini saya Sazrina daripada 5 Abagos akan memberitahu berita terkini dari seluruh dunia. Kuala Lumpur Rapid KL menjangkakan peningkatan penumpang tren terutama di stesen transit aliran ringan LRT KL Sentral bermula Isnin ini susulan peralihan kepada fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN di Lembah Kelang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL Azmi Muhammad Zain berkata Express Rail Link Sendirian Berhad IRL juga akan kembali beroperasi pada hari itu sekaligus menyumbang kepada peningkatan pengguna perkhidmatan awam terbabit. Beliau berkata pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat mengikut keperluan. Setakat ini, tiada kesesakan penumpang dan kapasiti tren mencukupi untuk menampung pengguna selaras pematuhan prosedur operasi standar SOP PPN. Kita juga mempunyai kamera litar tertutup CCTV untuk memantau pematuhan SOP dalam kalangan pengguna dengan penguatkuasaan SOP secara ketat.
termasuk tidak membenarkan penumpang yang tidak sihat dan tidak memakai pelitup muka menaiki tren. Masyarakat perlu bersama berperanan untuk menangani krisis COVID-19, katanya pada sidang media di KL Sentral di sini hari ini. Terima kasih kepada Sazrina Samson di atas bacaan berita sebentar tadi. Seterusnya kita pergi ke peserta yang ketiga, iaitu Saudari Bella Disable Berul daripada kelas 5 Abagos akan menyampaikan berita dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Good afternoon, Malaysia. I'm Bella Disable Berul. Will update you with the latest news from around the world. Kota Kinabalu, a suspected COVID-19 patient in Keningau district, tried to escaping from the hospital there only to end up trapped outside the first floor window. Keningau Fire Station Chief Sharudi Dilamin said the 24-year-old had been taken to the hospital on Saturday, October 2, after she was suspected of having contracted the virus. However, she tried to escape early on Sunday, October 3rd morning, he said when contacted. He said the department received a call about the attempted escape at 6:19 a.m. Our men used ladders to bring her down. She was stuck outside a window on the first floor of one of the hospital blocks and could not get down, Shardi said. She said the woman was handed over to medical officials after she was brought down safely from the ledge. It is not known why the woman wanted to escape. She was unhurt in the incident. Well, that's all we have today. I'm Bella Disable Berul, and I will see you tomorrow. Thank you. Terima kasih kepada peserta Bella Disable Berul. Pihak majlis sangat terpegun mendengar bacaan bahasa Inggeris beliau. Baiklah, seterusnya kita persilahkan peserta yang keempat, iaitu Saudari Nurul Aini Nazifah binti Muhammad Nazaruddin daripada kelas 6 Abagos. Dipersilakan. Selamat pagi Malaysia. Saya Nurul Aini Nazifah akan membacakan berita bertajuk Peningkatan Penumpang Tren bermula Isnin ini. Kuala Lumpur, Rapid KL menjangkakan peningkatan penumpang tren terutama di stesen transit aliran ringan LRT KL Sentral bermula Isnin ini. Susulan peralihan fasa 2 Pelan Pemulihan PPN di Lembah Kelang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL Azmi Muhammad Zain berkata, Express SDN BHD ERL juga akan kembali beroperasi pada hari itu, sekaligus menyumbangkan kepada peningkatan pengguna perkhidmatan awam terbabit. Beliau berkata, pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat mengikut keperluan. Setakat ini, tiada kesesakan penumpang dan kapasiti tren mencukupi untuk menampung pengguna selaras pematuhan prosedur operasi standard SOP PPN. Kita juga mempunyai kamera litar tertutup CCTV untuk memantau pematuhan SOP dalam kalangan pengguna dengan penguatkuasaan SOP secara ketat, termasuk tidak membenarkan penumpang yang tidak sihat dan tidak memakai pelitup muka menaiki tren. Masyarakat perlu bersama berperanan untuk menangani krisis COVID-19, katanya pada sidang media di KL Sentral di sini hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada
Saudari Nurul Aini Nazifah binti Muhammad Nazaruddin, pihak majlis merasakan seperti tengah menonton berita TV1 sekarang ni. Cukup hebat. Dan kita akan teruskan lagi menonton peserta yang seterusnya, iaitu Saudari Bertila Hermes Julianus daripada kelas 4 Abagos. Dipersilakan. Good afternoon, Malaysia. I'm Bertila Hermes Julianus will update you with the latest news from around the world. Only on Rush Hour News from SK Pekan TV. Kota Kinabalu. A suspected COVID-19 patient in Kaniao district tried escaping from the hospital there only to end up trapped outside a first floor window. Kaniao Fire Station Chief Sarudi Delamin said the 24-year-old had been taken to the hospital on Saturday after she was suspected of having contacted the virus. However, she tried to escape early on Sunday morning, he said when contacted. He said the department received a call about the attempted escape at 6:19 a.m. Our men used ladders to bring her down. She was stuck outside a window on the first floor of one of the hospital blocks and could not get down, Sarudi said. He said the woman was handed over to medical officials after she was brought down safely from the ledge. It is not known why the woman wanted to escape. She was unhurt in the incident. Well, that's all we have today. I'm Bertila Hermes Julianus, and I will see you tomorrow. Thank you, Bertila Hermes Julianus. Tengok, pihak majlis pun terus tercakap BI pula malam ni. I'm so excited for you, Bertila. Pihak majlis cuba ya. Okey, seterusnya kita persilakan peserta yang seterusnya, iaitu Raylan Arif Razali Koro daripada kelas 4 Abagos. Dipersilakan. Good afternoon, Malaysia. I'm Raylan Koro. Will update you with the latest news from around the world. Only on Russia News from SK Pekan TV. Petaling Jaya. Visitors queued at a ticket counter as early as 7 a.m. when Zoo Negara reopened after it was closed for more than 4 months. Zoo Negara Deputy President Rosli Rahmat Ahmad Lana said that the number of visitors on the first day of the reopening yesterday was way beyond expectations. We targeted only between 500 and 1,000 visitors for the first day of operations. However, as of 3 p.m., we had already received more than 1,000 visitors, he said. Rosli added that the high number of visitors could also be due to the 20% discount on tickets purchased yesterday, on top of special offers for the first 500 visitors. Zoo Negara, which opens daily from 8 a.m. to 5 p.m., resumed its operations following the announcement by Prime Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob that various tourist attractions are allowed to reopen October 1st. Rosli said among the most popular attractions at the zoo were the rare king cheetah, a 4-month-old baby panda, and lemurs. Software engineer Muhammad Ashraf Muhammad Adnan said that once he heard the news that the zoo will be reopened yesterday, he quickly purchased tickets online for his family. He decided to buy the tickets online because he wanted to cut down the waiting time at the counter.
Ashraf said even with a large crowd yesterday, the zoo staff made their visit comfortable and safe. As for my family, we will avoid crowded attractions and visit other exhibits before returning to the intended destination, he said, adding that the panda and crocodile feeding session were among the hottest attractions. Ashraf added that the public should not feel insecure as the zoo management is doing its best to make sure the visitors follow the stringent rules. Well, that's all we have today. I'm Malika and I'll see you tomorrow. Congrats, Raylan Arif Razali Koro. Tonight, you are so awesome, kata orang putih. Okey, seterusnya kita persilakan peserta yang ke-8, iaitu saudara Awangku Mizan Iskandar bin Awangku Syaiful. Dipersilakan. Saya Awangku Mizan Iskandar bin Awangku Syaiful. Saya dari kelas 5 Aparot. Peningkatan penumpang tren bermula Isnin ini. Kuala Lumpur. Rapid KL menjangkakan peningkatan penumpang tren, terutama di stasiun transit aliran ringan. LRT KL Sentral bermula Isnin ini. Susulan peralihan kepada fasa 2 pemulihan negara PPN di Lembah Kelang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL Asmi Matzin berkata Express Rail Link sendirian berhad IRL juga akan kembali beroperasi pada hari itu, sekaligus menyumbang kepada peningkatan pengguna perkhidmatan awam terbaik. Beliau berkata pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat mengikut keperluan. Setakat ini tiada kesesakan penumpang dan kapasiti tren mencukupi untuk menampung pengguna selaras pematuhan prosedur operasi standar SOP PPN. Kita juga mempunyai kamera latar blitar tertutup CCTV untuk memantau pematuhan SOP dalam kalangan penggunaan penguatkuasaan SOP. Secara ketat, termasuk tidak membenarkan penumpang yang tidak sehat dan tidak memakai pelitup muka menaiki tren. Masyarakat perlu bersama berperanan untuk menangani krisis COVID-19. Katanya pada sidang media di KL Sentral di sini hari ini. Sekian, terima kasih. Saya Awangku Mizan Iskandar melaporkan berita ini. Terima kasih kepada saudara Awangku Mizan Iskandar bin Awangku Syaiful di atas penyampaian bacaan berita sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita persilakan Gracie Flesi Dasha
Biltol daripada kelas 4 Aparo. Dipersilakan. Saya Gracie Fresi Dasha, kelas 4 Aparu, Kuala Lumpur. Rapid KL menjangkakan peningkatan penumpang tren terutama di stesen transit aliran ringan LRT KL Sentral bermula Isnin ini, susulan peralihan kepada fasa 2 Plan Pemulihan Negara PPN di Lembah Klang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL Azmi Muhammad Zain berkata Express Rail Link SDN BHD IRL juga akan kembali beroperasi pada hari itu, sekaligus menyumbang kepada peningkatan penggunaan perkhidmatan awam terbabi. Beliau berkata pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat mengikut keperluan. Setakat ini tiada kesesakan penumpang dan kapasitas tren mencukupi untuk menampung pengguna selaras. Pematuhan prosedur operasi standar SOP PPN. Kita juga mempunyai kamera litar tertutup CCTV untuk memantau pematuhan SOP dalam kalangan penggunaan dengan penguatkuasa SOP secara ketat, termasuk tidak memakai penumpang yang tidak sihat dan tidak memakai pelitup muka menaiki tren. Masyarakat perlu bersama berperanan untuk menangani krisis COVID-19, katanya pada sidang media di KL Sentral di sini hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Gracie Fresi Dasha untuk teruskan kepada peserta Jovi Bethany Jimmy daripada kelas 4 Aparo. Good afternoon, Malaysia. I'm Jovi Bethany Jimmy. We'll update you with the latest news from around the world, only on Rush Hour news from SK Pakan TV. Kota Kinabalu, a suspect COVID-19 patient in Keningau district, tried escaping from the hospital. There's only to end up trapped outside first floor window. Keningau Fire Station Chief Sharudi Delamin said the 24-year-old has been taken to the hospital on Saturday, October 2, after she was suspect of having contracted the virus. However, she tried to escape early on Sunday, October 3 morning, he said, when he contacted. He said the department received a call about the attempt escape at 6:19 a.m. Our main news led us to bring her down. She was stuck outside a window on the first floor of one of the hospital blocks and could not get down, Sharudi said. He said the woman was handed over to the medical official after she was brought down safely from the ledge. It is not known why the woman wanted to escape. She was unhurt in the incident. Well, that's all we have today, and I'm Jovi Bethany Jimmy, and I'll see you tomorrow. Seterusnya kita persilahkan peserta yang seterusnya, iaitu Hailey Poby Peterson daripada kelas 4 Abagos akan menyampaikan bacaan berita bahasa Inggeris. Dipersilakan, Hailey. Good afternoon, Malaysia.
I'm Hailey P. Peterson. Will update you with the latest news from around the world. Only rush on our news from Escape Pekan TV. Petaling Jaya. Visitors queued at the ticket counter as early as 7 a.m. when Zoo Negara reopened after it was closed for more than 4 months. Zoo Negara Deputy President Rosli Rahmat Ahmadlana said that the number of visitors on the first day of the reopening yesterday was way beyond expectations. We target only between 1,500 and 1,000 visitors for the first day of operations. However, as of 3 p.m., we had already received more than 1,000 visitors, he said. Rosli added that the high number of visitors could also be due to the 20% discount on tickets purchased yesterday. On top of special offers for the first 1,500 visitors, Zoo Negara, which opened daily from 8 a.m. to 5 p.m., resumed its operation following the announcement by Prime Minister Dr. Seri Ismail Sabri Yaakob that various tourist attractions are allowed to reopen October 1. Rosli said among the most popular attractions at the zoo were the rare king cheetah, a 4-month-old baby panda, and lemurs. Software engineer Muhammad Ashraf Muhammad Adnan said that once he heard the news that the zoo will be reopened yesterday, he quickly purchased tickets online for his family. He decided to buy the tickets online because he wanted to cut down the waiting time at the counter. Ashraf said even with the large crowd yesterday, the zoo staff made their visit comfortable and safe. As for my family, we will avoid crowded attractions and visit other exhibits for the returning to the intended destination, he said, adding that the panda and crocodile feeding session were among the hottest attractions. Ashraf added that the public should not feel insecure as the zoo management is doing its best to make sure the visitors follow the stringent rules. Well, that's all we have today. I'm Haley P.B. Peterson and I see you tomorrow. Thank you, Hailey Phoebe, and well done untuk bacaan berita pada malam ini. Seterusnya kita pergi ke peserta seterus iaitu saudari Kalisha Alia binti Terry Soleh daripada kelas 6 Abagos. Dipersilakan Kalisha. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kalisha Alia di Buletin Utama 1.30. Kuala Lumpur, Rapid KL menjangkakan peningkatan penumpang tren terutama di stesen transit aliran ringan LRT KL Sentral bermula Isnin ini susulan peralihan kepada fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN di Lembah Kelang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL, Azmi Muhammad Zain berkata, Express Railing SDNBHT (RL) juga akan kembali beroperasi pada hari itu, sekaligus menyumbang kepada peningkatan pengguna perkhidmatan awam terbabit. Beliau berkata pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat mengikut keperluan.
Setakat ini, tiada kesesakan penumpang dan kapasiti tren mencukupi bagi menampung pengguna selaras pematuhan prosedur operasi standard SOP PPN. Kita juga mempunyai kamera litar tertutup CCTV bagi memantau pematuhan SOP di kalangan pengguna dengan penguatkuasaan SOP secara ketat, termasuk tidak membenarkan penumpang yang tidak sihat dan tidak memakai pelitup muka menaiki tren. Masyarakat perlu bersama berperanan menangani krisis COVID-19, katanya pada sidang media di KL Sentral di sini hari ini. Terima kasih. Terima kasih dan tahniah kepada saudari Khadisha atas bacaan berita yang sangat-sangat menarik. Macam sedang menonton bacaan berita daripada TV1, TV2, TV3 pula malam ni. Tetapi bukan, kita menonton pembaca berita daripada SK Pekan Tamparuli. Seterusnya, kita mempersilakan pembaca berita yang seterusnya, iaitu saudari Azalia binti Al-Ahmad Ali daripada kelas 1 Aba'al. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azalia binti Al-Ahmad Ali dari 1 Aba'al. Kuala Lumpur Rabi KL menjangkakan peningkatan penumpang tren, terutama di stesen transit area ringan LRT KL Sentral bermula Isnin ini. Susulan peralihan kepada peserta pemulihan negara PPN di Lembak Kelang. Ketua Pegawai Operasi LRT Rabi KL Azmi Wazain berkata Ekspres Railin sebelum berhad IRL 3 akan kembali beroperasi pada hari itu. Sekaligus menjemang kepada peningkatan pengguna perkhidmatan awan terbabi. Beliau berkata pihaknya mempunyai rekod jumlah penumpang setiap hari dan tindakan susulan seperti penambahan tren di laluan tertentu akan dibuat mengikut keperluan. Setakat ini, tiada kesesakan penumpang dan kapasiti tren mencukupi untuk menampung pengguna selaras pematuhan prosedur operasi standar SOP PPN. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kepada Azalia binti Al-Ahmad Ali. Baru tahun 1 ni, tapi dia punya ucapan bacaan berita dia tu sangat-sangat baik. Boleh diteruskan dengan usaha yang lebih baik, insya-Allah. Seterusnya kita persilakan peserta yang ke-13, iaitu saudari Melody Kennedy daripada kelas 3 Abagos. Dipersilakan saudari Melody. Good afternoon, Malaysia. I'm Melody. Will update you with the latest news from around the world. Only on Rush Hour News from SK Pekan TV. Kota Kinabalu, a suspected COVID-19 patient in Kaningau district tried escaping from the hospital, there only to end up trapped outside a first-floor window. Kaningau Fire Station Chief Sharudi Delamin said the 24-year-old had been taken to the hospital on Saturday, October 2, after she was suspected of having contracted the virus. However, she tried to escape on early Sunday, October 3 morning, he said when contacted. He said the department received a call about the attempt escape at 6:19 a.m. Our men used ladders to bring her down. She was stuck outside a window on the first floor of one of the hospital blocks and could not get down, Sharudi said. He said the woman was handed over to medical officials after she was brought down safely from the ledge. It is known why the woman wanted to escape. She was unhurt in the incident. Well, that's all we have today. I'm Melody Kennedy and I'll see you tomorrow. Terima kasih kepada saudari Melody di atas bacaan berita yang sangat bersemangat.
Pihak majlis sangat-sangat yakin dan percaya semua hadirin pada malam ini sangat teruja melihat para peserta, 13 peserta pada malam ini dalam penyampaian bacaan berita mereka yang sangat menarik, tertarik dan sangat bersemangat. Tahniah diucapkan. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya penyampaian berita oleh peserta terakhir iaitu Melody Kennedy Yap sebentar tadi, maka majlis sudah sampai ke penghujungnya. Pemenang, untuk perhatian semua, pemenang tidak akan diumumkan pada malam ini, tetapi akan diumumkan semasa majlis penutupan bulan pusat sumber pada masa akan datang. Akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Sebelum itu, marilah semua warga SKPT menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pusat sumber Chris Mas. Sekali lagi, majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran guru besar, para penolong kanan, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid. Kehadiran anda semua memberikan semangat kepada para peserta. Terima kasih diucapkan. Sebelum kita berakhir, izinkan saya memberi beberapa pantun dahulu. Delima selasi indah tersingkap antaran Bengkalis, seri cahaya. Terima kasih tidak terungkap lantaran majlis lancar jaya. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai telanjur kata bicara, terendah hati memohon kemaafan. Mewakili pihak jawatan kuasa, majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua di atas kerjasama yang diberikan. Segala kelemahan yang berlaku pada sepanjang majlis ini berlangsung, kami pihak majlis ingin memohon keampunan dan maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat malam semua.